Tafsir fi Zilalil Quran, karya Asy-Syahid Sayyid Qutb, terjemahan Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati beliau. Surah Al-Ikhlas, surah ketulusan, surah yang ke-112. Surah ini diturunkan di Makkah, mengandungi 4 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Allahus samad. Allah itu selama-lamanya Tuan tumpuan seluruh makhluk. Lam yalid walam yulad. Tiada pernah beranak dan tiada pula pernah diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tiada siapa pun yang setanding dengannya. Surah yang pendek ini menyamai 1/3 Al-Quran sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih. Dari Abu Sa'id, ada seorang mendengar seorang lelaki membaca Qul huwallahu ahad dengan berulang-ulang kali. Pada pagi keesokan, ia datang menemui Nabi SAW, lalu ia menyebutkan cerita itu kepada beliau, seolah-olah ia merasa surah itu sangat sedikit. Lalu Nabi SAW berkata, demi jiwaku tangannya, sesungguhnya surah ini menyamai 1/3 Al-Quran. Tiada sesuatu yang aneh dalam sabda Rasulullah SAW ini, kerana akidah keesaan Allah yang diperintah kepada Rasulnya supaya diisytiharkannya dengan Qul huwallahu ahad itu merupakan akidah bagi hati, merupakan pentafsiran bagi alam dan merupakan satu sistem bagi kehidupan. Kerana surah ini mengandungi garis-garis pokok yang amat luas mengenai hakikat agung Islam. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Kata-kata ahad lebih halus dari kata-kata wahid. Kerana kata-kata ahad menambahkan pada kata-kata wahid pengertian tiada sesuatu yang lain bersama Allah dan tiada sesuatu yang bersetanding dengan Allah. Maksudnya ialah keesaan wujud Allah. Di sana tiada hakikat melainkan hakikat Allah. Tiada kewujudan hakiki melainkan kewujudan Allah. Segala maujud yang lain adalah mengambil kewujudan mereka dari kewujudan Allah yang hakiki dan mengambil hakikat mereka dari hakikat Allah yang sejati. Ia mengertikan keesaan pencipta. Tiada pencipta yang lain dari Allah yang menciptakan segala sesuatu di alam ini. Itulah akidah yang tersimpul di hati dan itulah juga pentafsiran bagi alam. Apabila pentafsiran ini teguh, mantap dan kepercayaan ini jelas dan terang, maka bersihlah hati dari segala kepercayaan yang karut dan dari segala pergantungan kepada yang lain dari zat Allah yang tunggal dengan hakikat kewujudan dan hakikat penciptaan. Yang ini, hati itu bersih dari pergantungan dengan sesuatu yang lain di alam al-wujud ini, walaupun ia tidak bersih dari perasaan adanya sesuatu yang lain. Oleh itu, tiada hakikat kepada sesuatu kewujudan kecuali hakikat penciptaan bagi iradah ilahiyah sahaja. Oleh sebab itu, tidak ada ertinya hati itu bergantung dengan sesuatu yang tidak mempunyai sebarang hakikat kepada kewujudannya dan sebarang hakikat kepada kudrat penciptaannya.
Apabila hati telah bersih dari segala perasaan terhadap yang lain dari hakikat Allah yang tunggal dan bersih dari pergantungan pada yang lain dari hakikat Allah, maka ketika itu ia akan bebas dari segala belenggu dan ikatan, bebas dari keinginan yang menjadi punca berbagai-bagai belenggu dan bebas dari sebarang ketakutan yang menjadi sumber berbagai-bagai ikatan. Apalagi yang diinginkan sesudah ia menemui Allah, dan siapa lagi yang patut ditakuti sedangkan di sana tidak ada kuasa penciptaan melainkan bagi Allah sahaja. Apabila mantapnya kepercayaan yang tidak melihat di alam ini melainkan hakikat Allah sahaja, maka ia akan melihat hakikat ini pada segala kejadian yang lain yang lahir dari hakikat itu. Di tahap inilah hati seseorang akan melihat kudrat Allah menguasai segala sesuatu yang dilihat, dan pada tahap yang lebih tinggi dari tahap ini tidak nampak sesuatu di alam guana ini melainkan hanya Allah. Kerana di sana tiada hakikat yang lain yang dilihatnya melainkan hanya hakikat Allah. Begitulah juga ia akan menafikan sebab-sebab itu sebagai mempunyai kuasa pencipta. Malah ia akan memulangkan segala sesuatu, segala peristiwa dan segala gerak-geri pada Allah sebagai sebab pertama yang melahirkan semuanya. Inilah hakikat yang amat ditekankan oleh Al-Quran dalam menetapkan pegangan keimanan. Kerana itu Al-Quran selama-lamanya menafikan sebab-sebab yang lahir dan menghubungkan segala sesuatu langsung kepada kehendak Allah. Ayat 17 Al-Anfal, bukan engkau yang memanah ketika engkau memanah, tapi Allah lah yang memanah. Ayat 10 Surah Al-Anfal, tiada kemenangan melainkan dari sisi Allah. Dan ayat 29 dari surah At-Takwir, dan kamu tidak menentukan kehendak kamu kecuali dikehendaki Allah. Lain-lain ayat yang seperti ini memang banyak, dengan menafikan semua sebab-sebab yang lahir dan mengembalikan segala-galanya kepada kehendak Allah yang tunggal, akan tercurahlah satu rasa ketenteraman di dalam hati, dan dapatlah ia mengenal matlamat yang tunggal, di mana ia meminta kepadanya apabila ia inginkan sesuatu, dan berlindung padanya apabila merasa takut, dan bersikap tenang terhadap segala daya pencipta, penggerak dan pemberi kesan, dan terhadap segala sebab-sebab yang lahir yang tidak mempunyai hakikat kewujudan sejati. Inilah anak-anak tangga jalan menuju hakikat yang dicuba oleh ahli-ahli tasawuf, dan mereka telah ditarik jauh oleh hakikat ini. Ini ialah kerana Islam mahukan manusia menyusuri jalan yang membawa kepada hakikat ini semasa mereka menghadapi realiti-realiti kehidupan dengan segala cirinya, atau semasa mereka menjalani kehidupan manusia dan memegang khalifah di bumi dengan segala asas dan terasnya, mana mereka tiada hakikat yang sebenar melainkan hakikat Allah, dan tiada kewujudan yang sebenar melainkan kewujudan Allah, dan tiada kuasa penciptaan melainkan kuasa penciptaan Allah, dan mereka tidak berkehendak kepada jalan yang lain dari jalan ini. Dari sinilah lahirnya satu sistem hidup yang sempurna yang ditegakkan di atas pentafsiran tadi dan di atas kefahaman, perasaan dan kecenderungan yang ditimbulkan di dalam hati seseorang. Itulah satu sistem beribadat kepada Allah yang tunggal, di mana tiada hakikat bagi kewujudan yang lain melainkan kewujudannya, dan tiada hakikat bagi kudrat
penciptaan yang lain melainkan kudrat penciptaannya, dan tiada kesan bagi iradat yang lain melainkan iradatnya. Itulah satu sistem bertawajuh pada Allah yang tunggal, sama ada dalam kegemaran dan ketakutan, sama ada dalam kesenangan dan kesusahan, dan apalah gunanya bertawajuh kepada yang lain dari Allah yang tidak mempunyai kewujudan yang hakiki. Itulah satu sistem menerima dari Allah yang tunggal dalam segala urusan akidah, kepercayaan dan kefahaman nilai-nilai, ukuran-ukuran, syariat, undang-undang, kedudukan, peraturan, adab cara dan adab lesan. Penerimaan perkara-perkara ini pastilah dari Allah yang mempunyai kewujudan yang Maha Esa dan hakikat yang tunggal di dalam realiti dan alam hati nurani. Itulah satu sistem bergerak dan bertindak kerana Allah yang tunggal untuk mencari perdampingan dengannya dan untuk menghindarkan dari rintangan-rintangan dan kekarutan-kekarutan yang menyesatkan, sama ada di dalam diri sendiri atau di sekelilingnya, dari benda-benda dan manusia, dan di antaranya ialah rintangan diri sendiri, ikatan, kegemaran dan ketakutan kepada sesuatu di alam ini. Itulah satu sistem yang menghubungkan di antara hati manusia dengan segala makhluk yang lain dengan hubungan kasih sayang, saling simpati dan seia sekata, kerana bukanlah maksud melepaskan diri dari belenggu-belenggu kejadian alam ini ialah menaruh perasaan benci terhadapnya dan lari dari berurusan dengannya, kerana semua makhluk itu adalah dari ciptaan Allah. Semuanya mengambil kewujudannya dari kewujudan Allah dan semuanya dilimpah dengan nur hakikat Allah. Oleh kerana itu, seluruh makhluk itu harus disayangi belaka, kerana seluruhnya merupakan pemberian dan kurnia dari Allah yang Maha Dikasihi. Itulah satu sistem yang luhur dan bebas, di mana bumi ini dipandang sebuah alam yang kecil, kehidupan dunia sebuah kehidupan yang pendek, dan kenikmatan hidup dunia juga suatu kenikmatan yang sedikit, dan usaha mencapai kebebasan dari rintangan-rintangan dan kekotoran-kekotoran dunia merupakan matlamat dan cita-cita orang yang beriman. Tetapi kebebasan di dalam Islam bukan bererti pemencilan diri, bukan bererti pencuaian atau pengabaian, dan bukan pula bererti benci dan lari. Marah ia bererti percubaan dan perjuangan yang berterusan untuk memajukan manusia seluruhnya dan untuk membebaskan kehidupan mereka seluruhnya. Kerana itu manusia diserahkan teraju khilafah dan kepimpinan dengan segala tugas-tugas dan kewajipannya, serta menegakkan kebebasan dengan segala nilai-nilainya. Pembebasan diri dengan bertapa di rumah-rumah ibadat merupakan satu perkara yang mudah. Tetapi Islam tidak mahu cara ini. Kerana tugas menegakkan khilafah di bumi dan tugas memimpin umat manusia merupakan sebahagian dari sistem agama Allah untuk pembebasan manusia. Ia merupakan satu cara yang amat sukar, tetapi itulah satu-satu cara yang dapat menegakkan insaniah manusia dan menjamin kemenangan yupan ruh yang luhur dalam dirinya. Pendeknya, kebebasan di dalam Islam ialah kebebasan ruh manusia menuju kepada Allah selaku sumber yang melahirkannya. Ia juga bererti perjuangan manusia untuk menegakkan hakikat ruhnya yang luhur, dan hakikat ruh inilah yang bekerja di bidang yang dipilih Allah penciptaannya yang maha bijaksana.
Kerana ini semua, maka dakwah Islam di tahapnya yang pertama ditumpukan kepada usaha menegakkan hakikat tauhid dalam hati manusia dengan gambaran seperti ini, kerana konsep tauhid dengan gambaran seperti ini merupakan akidah bagi hati, pentafsiran bagi alam dan sistem bagi kehidupan. Tauhid bukan kata-kata yang diucapkan dengan lidah, bukan suatu gambaran yang mantap dalam hati, malah tauhid merupakan keseluruhan agama dan segala perincian dan cabang-cabang yang lain darinya hanya merupakan hasil tabii dari kemantapan hakikat tauhid dalam hati manusia. Penyelewengan yang menimpa umat-umat ahli kitab di zaman dahulu yang telah merosakkan akidah, pemikiran dan kehidupan mereka adalah pada mula yang berlaku akibat dari terhapusnya gambaran tauhid yang murni dan kemudian diikuti pula oleh segala penyelewengan yang lain. Ciri yang membezakan gambaran tauhid di dalam akidah Islam ialah cirinya yang meresap dalam seluruh kehidupan, dan seluruh kehidupan itu ditegakkan di atas asasnya. Ia menjadi tapak bagi semua program amali dalam kehidupan. Kesan-kesannya kelihatan jelas dalam bidang perundangan sebagaimana kelihatan jelas di dalam bidang kepercayaan. Kesan pertama dari akidah tauhid ialah syariah Allah hendaklah merupakan undang-undang yang tunggal yang memerintah semua urusan kehidupan. Apabila kesan ini tidak wujud, bererti akidah Allah belum lagi berdiri teguh. Kerana itu, akidah tauhid harus berdiri teguh dan melahirkan kesan-kesannya di segenap bidang hidup. Maksud Allah itu Maha Esa ialah Allah itu satu-satunya tumpuan seluruh makhluk, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tiada siapa yang setanding dengannya. Al-Quran menyebut butiran-butiran ini untuk menambahkan kejelasannya. Allahus Samad, Allah itu selama-lamanya tumpuan seluruh makhluk. Pengertian As-Samad dari segala bahasa ialah tuan penghulu yang dituju orang ramai, dan tiada sesuatu urusan yang diputus melainkan dengan kebenarannya. Allah itulah Tuan yang sebenar, tiada Tuan yang lain darinya. Dia adalah tunggal dalam ketuhanannya dan semua yang lain adalah hamba-Nya belaka. Dialah sahaja yang ditujukan untuk memenuhi hajat-hajat, dan Dialah sahaja yang menyahut seruan hamba-hamba-Nya yang mempunyai hajat. Dialah sahaja yang memutuskan segala perkara dengan keizinannya, dan tiada siapa yang turut membuat keputusan bersamanya. Lam yalid walam yulad, tiada pernah beranak dan tiada pula pernah diperanakkan. Maksudnya ialah hakikat Allah itu adalah hakikat yang wujud, abadi dan azali lagi. Hakikat Allah tidak dipengaruhi oleh keadaan demi keadaan. Dia mempunyai sifat yang sempurna dalam segala keadaan. Makna peranakan ialah kelahiran dan lanjutan keturunan. Peranakan merupakan satu kewujudan yang lebih selepas kurang atau selepas tidak ada, dan semuanya ini mustahil pada Allah. Peranakan juga memerlukan isteri yang sama kejadian. Ini juga mustahil pada Allah, kerana itu sifat Maha Esa atau Ahad itu sendiri mengandungi penolakan adanya ibu bapa dan anak-anak. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tiada siapa pun yang setanding dengannya. Maksudnya ialah tiada siapa yang serupa dan setanding dengannya, sama ada dari segi hakikat wujud atau dari segi hakikat kuasa penciptaan atau dari segi mana-mana sifat dari sifat-sifat zatiahnya.
Pengertian ayat ini juga menegakkan konsep ahad, malah menguat dan mentafsirkannya dengan terperinci, iaitu konsep keesaan Allah, menolak kepercayaan wujud dua Tuhan yang mendakwa bahawa Allah itu Tuhan kebaikan dan di sana ada lagi satu Tuhan yang lain, iaitu Tuhan kejahatan yang menentang Allah dan menentang kebaikan-kebaikannya dan menyebarkan kerosakan di muka bumi. Akidah dua Tuhan yang paling masyhur ialah akidah orang Parsi yang percayakan ada Tuhan Nur dan ada Tuhan Gelap. Percayaan ini terkenal di selatan semenanjung tanah Arab, di mana pernah tegaknya kerajaan dan kekuasaan Parsi. Surah ini menegak dan menjelaskan akidah tauhid Islam sebagaimana surah Al-Kafirun menafikan segala keserupaan atau menafikan wujudnya titik pertemuan di antara akidah tauhid dengan akidah syirik. Kedua-dua surah ini memperkatakan hakikat tauhid dari satu sudut yang tertentu. Rasulullah SAW biasanya memulakan harinya dengan solat sunat fajar dengan membaca dua surah ini, dan amalan ini mempunyai makna dan tujuan yang besar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nuri wa alihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nuri wa alihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nuri wa alihi.